antara tarikan yang cukup menarik kalau anda berkunjung di daerah Pontian. Ya, betul. Selain itu juga, Raja Sofi, negeri Johor juga cukup terkenal dengan kopi tempatannya. Betul. Kita lihat kita dah bau dah aroma biji kopi dekat hadapan kita ni memang cukup menenangkan Munawar. Kalau para penonton boleh bau ni, memang sedap ni kan, rasa tenang je bila bau biji kopi. Dan hari ini kita akan berbincang dengan lebih lanjut lagi, iaitu bersama dengan kita yang akan berkongsi tentang bagaimana beliau memulakan tentang perniagaan biji kopi ataupun kebun kopi. Bersama dengan kita saya kenalkan Encik Izzuddin Mat Razif selaku pengusaha kebun kopi Libreka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Raja Sofi dan Munawar. Ya, saya baik. Okey, dan juga ditemani oleh Encik Nur Muhammad Syawaluddin Abdul Malik selaku Setiausaha Kehormat Majlis Belia Daerah Pontian. Assalamualaikum Encik Syawal. Waalaikumsalam Sofi dan Munawar. Alhamdulillah. Baik. Okey, kita boleh mulakan dengan pengusaha kopi kita ini. Anak muda yang sangat berjaya di daerah Pontian ini. Bagaimana inspirasi boleh bermulanya perniagaan ataupun perusahaan dalam bidang untuk kopi seperti sebagainya? Bermulanya daripada tahun 2017 selepas saya tamat belajar dan ayah saya pun nak pencen. Jadi pada tahun 2017 tu ayah saya mohon benih kopi Libreka daripada Jabatan Pertanian. Dan kami dapat peruntukan sebanyak 500 pokok. 500 pokok tu, jadi habis belajar tak ada apa nak buat, jadi saya pun tanam kopi lah. Habis tanam kopi, kita bela dia, kita jaga dia sampai dia besar. Pada tahun 2020 dia mula mengeluarkan hasil dan Jabatan Pertanian nampak kita. Dan kita dah boleh berjaya menanam kopi dan mengeluarkan hasil, dan dia bagi lagi 500 pokok. Jadi total dekat dalam kebun ada dalam 1000 pokok. Hampir 1000 pokok. Oh, ini yang sekarang yang tertera di kaca TV ni adalah pokok kopi ya? Ya, ini adalah pokok kopi yang di kebun. Wah, biasanya ambil masa lama tak Encik Izzuddin untuk nak tunggu dia? Daripada bunga sehingga dia mengeluarkan biji kopi cherry warna merah, mengambil masa 12 hingga 13 bulan. Dalam semasa setahun kita harvest dalam 2 kali, bulan 6 dan juga bulan 1. Jadi dalam masa 2 tahun kita boleh 2 kali harvest dan boleh kutip hasil lah setahun tu. Alhamdulillah. Izzuddin baru berusia 27 tahun Ya, betul. Tetapi sudah pun menjadi seorang usahawan yang sangat berjaya dan pastinya ia memberi inspirasi kepada belia-belia di luar sana. Jadi kita nak dapatkan juga pandangan daripada Encik Syawal sendirilah melihat kepada anak tempatan yang cukup berjaya dalam perniagaan khususnya dalam pertanian ini. Bagaimana peranan yang dimainkan oleh Majlis Belia Daerah Pontian untuk memberi motivasi kepada golongan belia-belia di luar sana bahawa pertanian juga merupakan perniagaan. Okey, terima kasih Munawar dan Sofi. Di mana kalau kita lihat Majlis Belia Daerah Pontian merupakan badan induk persatuan bagi persatuan belia di daerah Pontian, dan juga komuniti-komuniti petani dan juga komuniti-komuniti usahawan juga bersama dengan kita. Jadi kita menggalakkan para belia di Pontian ini supaya bekerja sendiri, supaya mereka tidak keluar dan memberi input kepada kawasan tempatan. So dengan itu Majlis Belia Daerah Pontian juga menjalankan beberapa aktiviti dan program seperti mana program kelas usahawan yang mana kita sudah rancang untuk tahun ini supaya mereka mempunyai semangat usahawan, dan mungkin mereka boleh memulakan perniagaan masing-masing. Munawar dan Sofi. Itu antara perancangannya lah. Mungkin dalam jangka masa kehadapan nanti mungkin boleh dibawa juga ikon-ikon belia yang sudah berjaya untuk memberi motivasi kepada belia-belia yang ingin menceburi bidang pertanian sebagai bidang perniagaan, ya tuan? Yes, betul. Sebenarnya Izzuddin ni merupakan salah satu ikon di Benut. Yang mana kalau orang tak kenal Izzuddin ni belum orang Benut lah kiranya. Dia tak valid lagi ya. Masya Allah. Salah-salah ikon pertanian kita lah di Benut. Saya bukan sahaja menanam kopi. Saya ada perusahaan burung walit, saya ada perusahaan nenas, saya ada lesen kontraktor G1. Dan lain-lain. Dahsyat, memang Encik Izzuddin memang minat di bahagian perniagaan lah. Sebenarnya perniagaan ni bukan kita hanya nak duit semata. Kita nak membantu orang. Kita nak memenuhi tabung makanan negara. Dan benda ni tak ramai orang buat. Betul. Jadi siapa lagi nak buat kalau bukan kita yang muda? Saya suka semangat Encik Izzuddin kan, luar biasa. Jadi boleh menjadi inspirasi. Ya, betul. Semestinya memberi inspirasi buat kita semua. Baik,
Terima kasih. Cik Zudin, kalau kita lihat ada beberapa biji kopi di hadapan kita sekarang ni, mungkin boleh kongsikan apa perbezaannya. Kalau kita tengok Munawar, mungkin macam warna je berbeza kan, tapi sebenarnya ada perbezaannya. Okey. Untuk yang ini adalah wine process. Wine process ni kita peram dia, buat fermentasi selama 1 bulan lebih. Dan kita barulah boleh membecahkan parchment ni, kulit keras. Dan barulah kita roasting dia. Dan inilah biji kopi green bean. Ni kita panggil dia green bean. Green bean, okey. Ini juga Lebrica. Lebrica ni dia sejenis kopi yang besar. Dia tak macam Arabica dan Robusta. Okey, Dia Okey, kita boleh tunjukkan kepada penonton. Ini antara kopi Lebrica. Yang boleh kita saksikan agak sekarang ini. Gelap, Ya, ni yang dark roast. Okey. Ni juga medium roast. Dan juga kita ada jenis yang ini dikenali sebagai apa tadi? Lebrica medium roast. Lebrica medium roast. Okey. Rasanya berbeza lah. Profil dia yang berlainan dan rasa dia pun berbeza. Yang ni bau dia pun agak kuat. Dan ini pun bau dia tak agak kuat, tapi dia mempunyai taste note yang berbeza. Okey. Kalau Lebrica ni selalu kita dikaitkan dia dengan menangka. Bila kita minum dia, kita rasa taste note nangka. Dia terasa taste note. Kalau macam yang ni medium roast, kita lebih kepada more acidity makisa. Dan wine process ni antara saya punya signature lah. Ini di Malaysia saya je buat. Saya kena dapatkan ni, Munawar. Okey, selepas inilah kita boleh rasa kopi daripada anak tempatan kita sendiri. Okey, Cik Syawal, melihat kepada kejayaan daripada ikon belia kita ini, bagaimana keterlibatan golongan belia di daerah Pontian ini khususnya, dan juga mungkin ada sasaran daripada pihak Majlis Belia Daerah Pontian untuk melahirkan ramai lagi usahawan-usahawan berjaya lepas ni. Okey, yang pertama Majlis Belia Daerah Pontian ni fokus utama adalah kepada anak muda di Pontian, melibatkan diri daripada aspek kesukarelawan. Tapi daripada segi ekonomi juga kita ambil peranan juga, sebab kita merupakan badan induk, dan kita juga merencana beberapa program seperti program Sultan Volunteer. Kita membantu program Sultan Volunteer di Pontian ini, yang mana penangungnya merupakan Duli Amat Mulia Tunku Mahkota Johor. Dan juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Haji Hasni bin Mohamad, kerana menyokong penuh Sultan Volunteer dan Majlis Belia Daerah Pontian. Jadi dalam takwim aktiviti program Majlis Belia Daerah Pontian, kita merancangkan daripada segi aspek pembangunan, ekonomi dan juga sasiah. Di mana hari ini kita tak akan tinggalkan komuniti-komuniti usahawan belia. Dan mereka ni, contoh sebagai Izzuddin ni, akan menjadi ikon kepada golongan-golongan belia di daerah Pontian. Dan juga Izzuddin juga akan menjadi orang cakap pemudah cara bagi mereka yang ingin memulakan sektor pertanian juga ekonomi yang lain. So kita akan saling berhubung, dan Izzuddin juga merupakan pengurusi Persatuan Komoditi Belia di Pontian. Pengurusi Agro Komoditi Pontian. So kita akan saling berhubung, di mana kita akan besarkan rangkaian network di kalangan belia-belia seluruh daerah Pontian, supaya belia Pontian ni menjadi belia Pontian yang awesome lah, orang cakap. Belia yang awesome. Okey, mungkin ada belia-belia yang tertarik dengan inisiatif dan program yang direncanakan oleh Majlis Belia Daerah Pontian ini. Jadi bagaimana sebenarnya mereka boleh terlibat dengan program-program yang dilaksanakan? Okey, yang pertama mereka boleh follow Facebook Majlis Belia Daerah Pontian. Yang kedua boleh follow juga Instagram Majlis Belia Daerah Pontian, juga TikTok Majlis Belia Daerah Pontian lah. Supaya mereka dapat mengikuti perkembangan semasa, dari semasa apa program dan apa perancangan Majlis Belia Daerah Pontian di masa-masa akan datang. Okey, media sosial lah boleh ikuti Majlis Belia Daerah Pontian. Ya, baik. Dan Cik Izzuddin sendiri, pasti banyak program yang telah pun diajukan oleh Majlis Belia Pontian kan? Jadi mungkin boleh kongsikanlah antara program-program yang telah pun Cik Izzuddin bersama untuk membantu, yang paling penting adalah untuk kita memajukan bisnes kita dan menjadi inspirasi buat belia-belia di Pontian. Pada beberapa hari lepas, minggu lepas rasanya, baru kita bersama MB buat program bersama belia-belia muda, orang-orang muda, dan kita nak orang-orang muda ni menjadi usahawan yang berjaya. Dan kita nak orang muda dilahirkan
sebagai usahawan dan memperbanyakkan lagi usahawan di daerah Pontian, negeri Johor dan juga Malaysia. Kita nakkan ramai usahawan supaya mereka taklah tertunggu-tunggu dan tiada kerja. Betul, setuju. Dan kita tak naklah mereka hanya saja duduk di rumah. Ada sebidang tanah, walaupun kecil, usahakan sesuatu. Ya, kena buat. Betul. Kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat? Itu saja. Betul. Itu Wah, kata-kata betul. inspirasi dan cukup bersemangat lah, memberi motivasi kepada golongan belia di luar sana. Okey, kita nak dengar jugalah mungkin ada kata-kata daripada Encik Syawal kepada golongan belia di luar sana untuk mereka terus berjaya dalam bidang-bidang yang diceburi, khususnya bidang-bidang yang ditawarkan oleh Majlis Belia Daerah Pontian. Okey. Daripada pihak Majlis Belia Daerah Pontian, saya harap para belia semua tabah menghadapi pandemik COVID-19. Memang ramai terkesan, tiada peluang pekerjaan, ada yang dipotong gajinya. Tetapi kita kena jadikan semangat usahawan ini sebagai salah satu inisiatif supaya kita boleh keluar daripada segala tekanan yang dialami dalam kehidupan masing-masing. Jadi Majlis Belia Daerah Pontian akan terus menyokong usahawan belia daerah Pontian dan akan terus bersama golongan-golongan belia daerah Pontian supaya golongan belia daerah Pontian ini seiring dengan peredaran masa yang pertamanya dan yang keduanya mempunyai pendapatan yang okey dan boleh survive dalam kehidupan sekarang yang serba mencabar ni dengan harga barang yang naik. Jadi saya harap belia-belia daerah Pontian dapat bersama dengan Majlis Belia Daerah Pontian dan juga mengikuti Majlis Belia Daerah Pontian sebagai badan induk Persatuan Belia Daerah Pontian dan juga dapat terus menyuburkan kegiatan ekonomi, kegiatan aktiviti sosial di daerah Pontian supaya kita tidak ketandusan daripada segi kepimpinan, daripada segi sosial di daerah Pontian ini. InsyaAllah. Okey, kita nak dengar juga kata-kata semangat daripada ikon belia kita kepada golongan belia di luar sana untuk mereka kekal bersemangat dan juga jangan putus asa, terus berjaya untuk masa hadapan mereka. Ya, Menawar Sofi. Kepada belia-belia di luar sana, marilah kita bersama-sama menjadi usahawan agar kita boleh meningkatkan lagi ekonomi kita. Kita boleh membantu keluarga kita. Buatlah apa saja, yang penting kita berniaga. Berniaga ni bukanlah senang kan, tapi bila kita berusaha mesti kita akan berjaya. Ya, betul. InsyaAllah. Yang penting jangan putus asa. Ya, betul. Yang penting jangan putus asa dan sentiasa berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Baik. Itu je kata-kata daripada ikon belia, Masya Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, iaitu Encik Izzuddin Mat Razif selaku pengusaha kebun kopi Lebrika. Terima kasih banyak Encik Izzuddin. Dan juga terima kasih diucapkan kepada Encik Nur Muhammad Syawaluddin Abdul Malik selaku Setiausaha Kehormat Majlis Belia Daerah Pontian. Terima kasih banyak Encik Syawal. Okey, itu antara perkara yang kita kongsikan kepada anda. Kita harapkan ia memberi inspirasi dan motivasi kepada anda semua untuk terus berjaya dalam setiap bidang yang anda ceburi. Dan